Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Saifullah Abdul Rauf, nombor metrik 282951. Hari ini grup kami akan menggunakan mengenai assignment tugasan 2 iaitu pengguna masyarakat. Grup kami terdiri daripada Muhammad Syafiq bin Kamsani, nombor metrik S282968, Nur Iman bin Abdul Aziz S282983, Muhammad Azrul Aminur Rashid bin Muhammad Rosli S282955 dan Syukri bin Ahmad S283006. Okey. Mengenai kebudayaan. Okey, istilah kebudayaan sukar untuk ditarifkan dengan tepat kerana kebudayaan itu sendiri adalah merupakan satu bidang yang sangat luas. Kataan budaya yang berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu budaya, iaitu kata jamak yang berasal daripada perkataan budi yang bermaksud budi dan akal. Budaya dalam bahasa Inggeris dipanggil culture. Dalam pengertian umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup masyarakat, seluruh aspek pemikiran serta tingkah laku manusia diwarisi daripada satu generasi ke generasi menerusi proses pembelajaran. Malahan itu juga mengikut takrif Kamus Dewan pula, kebudayaan bermaksud adalah cara hidup sebuah masyarakat, tamadun, adab dan kemajuan. Oleh tarif konsep kebudayaan, keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran, perlakuan, kepercayaan maupun di dalam penghasilan sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat itu dan seterusnya diwarisi secara turun-temurun. Ciri-ciri budaya dalam masyarakat Malaysia. Okey. Contohnya adalah ciri-cirinya adalah perbezaan suatu masyarakat diperolehi melalui proses pembelajaran, tidak dapat berpisah dengan bahasa, kewujudan nilai-nilai tertentu dan diwarisi secara turun-temurun. Jenis-jenis kebudayaan iaitu orang Melayu. Okey. Dalam segi bahasa yang digunakan oleh orang Melayu adalah bahasa Melayu. Akan tetapi sebelum kedatangan Barat, penulisan yang digunakan oleh orang Melayu pada waktu itu adalah tulisan Jawi, yang mana pengaruh dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dari segi adat, terdapat dua jenis adat menjadi amalan penduduk Melayu di tanah Melayu, iaitu adat pepatih dan adat Temenggong. Adat pepatih berasal daripada alam Minangkabau yang diterima pakai di Negeri Sembilan oleh para perantau yang mula meneroka wilayah itu sekitar abad ke-12. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan kemuafakatan. Oleh itu, rajanya bukan berkuasa mutlak. Malahan itu juga adat pepatih juga pewarisan harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Adat Temenggong menjadi amalan buat masyarakat Melayu seluruh Semenanjung kecuali Negeri Sembilan. Adat ini menekankan tentang pemerintahan raja mutlak dan diberikan keutamaan kepada kaum lelaki. Selain itu juga adat ini turut mendapat pengaruh yang banyak terutamanya daripada agama Islam. Okey, kebudayaan masyarakat kaum Melayu. Perayaan dalam keagamaan masyarakat Melayu, Aidilfitri. Hari Aidilfitri dirayakan setahun sekali pada bulan Syawal mengikut kalender Islam. Hari ini dirayakan sebagai hari kemenangan dan hari kegembiraan setelah semua umat Islam berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Okey, Hari Adha pula. Hari Raya Aidil Adha sebagai hari raya korban, di mana pada hari ini mereka yang beragama Islam yang berkemampuan akan berkorban binatang ternakan mereka yang mengenangkan kesanggupan Nabi Ismail yang sanggup merupakan dirinya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nuzul Al-Quran. Peristiwa Nuzul Al-Quran merupakan satu peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi pelengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira, bersamaan dengan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada seluruh umat Islam. Maulud Nabi iaitu Maulud Rasul, iaitu kelahiran Nabi kita, dan Nabi Muhammad SAW adalah hari bersejarah perkataan Nabi. Hari ini jatuh pada ke-12 bulan Rabiul Awal sempena keputeraan Nabi jatuh pada hari Isnin dari hari riwayat Muslim 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Baginda merupakan Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapak keputeraan baginda pula kini mempunyai satu bangunan kecil yang dikenali sebagai Maulid Nabi. Setiap tahun pada hari ini umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis untuk memperingati keputeraan Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang dapat mengadakan dan menghadiri majlis tersebut. Okey, awal Muharram. Hari Ma'al-Jirah atau awal Muharram ini adalah satu hari yang penting bagi umat Islam kerana ia menandakan dua peristiwa penting berlaku dalam sejarah Islam.
Pertama, memperingati penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Dan kedua, ia merupakan hari keagamaan di mana umat Islam mengadakan solat sunat di masjid-masjid di seluruh negeri. Hari Mak Hijrah atau awal Muharram merupakan permulaan tahun hijrah bagi umat Islam. Nuzul Al-Quran pula. Nuzul Al-Quran memberikan peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad hingga seterusnya berperingkat-peringkat. Okey. Dan kita masuk kepada pakaian dan masyarakat kaum Melayu pula. Terdapat beberapa jenis pakaian masyarakat kaum Melayu. Contohnya sarung. Sarung boleh dipakai oleh wanita atau lelaki dalam bentuk kain lepas yang diikat di pinggang. Sarung mempunyai 3 sifat, iaitu kepala kain, badan kain dan tepi kain. Bagi wanita, sarung dipakai bersama baju kurung, dan manakala bagi lelaki, sarung boleh dipakai bersama baju Melayu ataupun bersama seluar dan dijadikan kain samping. Akan tetapi cara pemakaian masa kini bagi sarung terdapat pelbagai cara mengikut kesesuaian pengguna. Okey, pakaian Siti Wan Kembang iaitu pakaian diraja yang masyhur di Kelantan. Terdiri daripada 3 helai kain, iaitu sehelai kain songket yang diikat 1000 di pinggang, kain selendang dibelit di bahagian dada seperti berkemban, dan bahu terdedah ditutup dengan kain limar panjang yang ditenun. Bersamanya dipakai pending, tali pinggang dan kalung emas bertahtakan permata. Okey, pakaian Puteri Perak. Pakaian diraja Perak yang bercirikan seluar Aceh dan digayakan bersama baju belahaya cekak musang bersama seluar Aceh diperbuat daripada songket. Di samping dipakai bersama pending emas dan selendang songket juga dilampai di bahu. Okey. Contoh seterusnya, baju kurung Teluk Belanga dan baju Melayu Teluk Belanga berasal daripada Johor dan kini dipakai di seluruh negara oleh perempuan maupun lelaki. Lelaki bajunya lebih pendek dan diletakkan 3 kocek. Baju kebaya labuh dipakai oleh wanita Melayu di seluruh negara dan setengah wanita Cina juga ada memakainya. Bajunya dibuat labuh sehingga paras lutut berbelah di hadapan serta dipakai bersama 3 kerongsang. Baju Riau Pahang asalnya berasal daripada pakaian diraja Pahang dan Johor. Ia merupakan gabungan antara baju cekak musang dan kebaya labuh. Berbelah di bahagian hadapan dan diperbuat daripada songket. Okey, rakan saya akan meneruskan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Amin Rashid bin Muhammad Rasli. Nombor matrik S282955. Saya ingin membentangkan sambungan daripada Muhammad Saifullah. Kebudayaan masyarakat, saya ingin menerangkan mengenai kebudayaan masyarakat kaum Cina. Masyarakat Cina turut mempunyai pengalaman kebudayaan dan adat rasam. Antara amalan yang boleh dilihat sebagai kebudayaan dan adat rasam mereka ialah kalender orang Cina. Hari orang Cina ini bermula dari hari pertama anak bulan dan berakhir selama 29 atau 30 hari. Setiap tahun mengandungi 12 bulan dan setiap tahun dikenali dengan nama binatang-binatang tertentu. Apabila cukup 12 tahun, nama yang pertama akan diulang. Nama-nama tersebut ialah tahun tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, tahun anjing dan babi. Keinginan mendapat mendapat anak lelaki pertama. Keinginan mendapat anak lelaki sememangnya kuat di kalangan masyarakat Cina kerana anak lelaki akan mengekalkan nama keluarga dan anak lelaki juga adalah orang yang boleh mengendalikan upacara roh kepada ibu bapa yang meninggal dunia. Ketiga pula, pelajaran. Masyarakat Cina sejak dari beribu tahun dahulu lagi, mereka amat mementingkan pelajaran. Malahan di tanah Melayu, dalam abad ke-19 dan ke-20, anak-anak kaum Cina merupakan yang paling ramai bersekolah berbanding dengan anak-anak Melayu dan India. Masyarakat Cina beranggapan, miskin macam mana pun seseorang itu, mereka patut diberi peluang yang sama untuk diberi pelajaran. Pelajaran diharap dapat memajukan seluruh keluarga, malahan dapat membantu sanak saudara kelak. Keempat pula, upacara pengemubian. Masyarakat Cina sering mengadakan perarakan apabila berlakunya sebarang kematian. Perarakan ini akan diiringi dengan bunyian muzik. Untuk kos tersebut, mereka biasanya akan menelan kos yang sangat tinggi. Oleh itu, bagi mereka, seseorang yang menyambut hari lahir yang ke-60 menandakan orang itu sudah layak untuk memasuki persatuan keranda dan ia perlu untuk membayar yuran bulanan supaya apabila mereka mati,
ia mempunyai keranda yang baik. Seterusnya, sejarah Tahun Baru Cina. Sebelum dinasti Qin, tarikh perayaan permulaan sesuatu tahun adalah tidak jelas. Kebarangkalinya, awal tahun ini bermula dengan bulan 1 ketika dinasti Xia, bulan 12 ketika dinasti Shang dan bulan 11 ketika dinasti Shuzhou di China. Namun begitu, adalah diketahui bahawa bulan lompat yang dipakai untuk memastikan kalender gemari selari dengan matahari sentiasa ditambah selepas bulan 12 ketika dinasti Shang. Menurut catatan tulang oracle yang masih wujud dan Zhuai, menurut Sima Qian, Maharaja pertama Cina Qi Shi Huang menukar dan mendapatkan awal tahun pada bulan 10 pada 221, sama ada tahun baru diraikan pada awal bulan 10 atau bulan 1 atau kedua-duanya. Ia tidak dapat diketahui pada 104. Maharaja Wu yang memerintah sewaktu dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun yang mana ia masih kekal sehingga masa kini. Perayaan keagamaan masyarakat kaum Cina pula, iaitu seperti Tahun Baru Cina. Perayaan ini lebih mengutamakan perjumpaan ahli keluarga yang diadakan pada hari tersebut. Bagi masyarakat Cina, sebelum menjelang perayaan Tahun Baru ini bermula, mereka akan memastikan segala hutang dibayar dan semua akan ditutup supaya bermulanya Tahun Baru bagi mereka bermula dengan baik. Persediaan bagi perayaan ini juga biasanya dibuat sejak hari ke-24, bulan ke-12 dan perayaan ini berlanjutan selama 3 minggu bermula dari tarikh permulaan perayaan tersebut. Seterusnya ialah perayaan Cap Gome. Perayaan ini diraikan pada hari ke-15 selepas Tahun Baru Cina. Ia merupakan sambutan hari terakhir bagi Tahun Baru Cina. Dan seterusnya perayaan Qingming. Perayaan ini diraikan pada hari terakhir pada bulan kedua dalam tahun lunar. Pada hari tersebut, seluruh ahli keluarga akan melawat kubur nenek moyang mereka untuk dibersihkan dan bersembahyang. Seterusnya, perayaan Hantu Lapar. Perayaan ini diraikan pada hari ke-15 dalam bulan ke-7. Perayaan ini lebih popular di Pulau Pinang. Hari tersebut diraikan sempena ingatan terhadap seseorang yang bernama Mu Lin yang dikenali sebagai Tisang Wang yang telah menyelamatkan ibunya daripada syaitan-syaitan kelaparan. Seterusnya ialah perayaan Kuih Bulan. Perayaan ini diraikan pada hari ke-15 dalam bulan ke-5. Ia diraikan sempena mengingati kejayaan kumpulan pemberontak yang menentang pemerintahan kerajaan Mongol pada abad ke-14 di negara China. Kuih bulan juga dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan mesej melalui intinya. Malahan itu juga Tahlong juga turut menjadikan sebahagian daripada perayaan Kuih Bulan kerana ia mengambil daripada kegunaannya pada waktu itu untuk dijadikan medium isyarat dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain. Seterusnya ialah pakaian masyarakat kaum Cina, iaitu Sanfu. Masyarakat Cina kini kebanyakannya telah menggunakan pakaian moden yang bercirikan barat. Akan tetapi, pakaian tradisi golongan wanita Cina tetap masih digunakan sehingga kini. Salah satu darinya adalah Sanfu. Sanfu membawa maksud baju dan seluar. Dalam dialek Kantonis, ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain daripada Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Sanfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Sanfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan Sanfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolor tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Seterusnya adalah pakaian Cheongsam atau dipanggil baju panjang. Cheongsam merupakan kola leher yang tinggi, mempunyai butang di bahagian bahu, bentuk yang sendak di bahagian pinggang, mempunyai belahan di kiri dan kanan kain. Diperbuat daripada kain satin, sutera, pelbagai jenis kain lembut.
Seterusnya ialah kebudayaan masyarakat kaum India. Masyarakat kaum India mempunyai nilai-nilai kebudayaan dan adab tradisi mereka yang tersendiri. Kaum India juga kebudayaan mereka dibawa dari tanah asal mereka dan kini budaya mereka turut mengalami asimilasi dengan budaya tempatan. Mereka mempunyai berbagai-bagai perayaan. 3 jenis perayaan utama mereka adalah Deepavali, Thaipusam dan Thai Pongal. Malahan itu juga masyarakat Hindu juga mempunyai pelbagai jenis perayaan lain dan diraikan di kuil-kuil tertentu di seluruh negara. Masyarakat India di Malaysia terdiri daripada beberapa kumpulan etnik yang berlainan yang berasal dari nenek moyang masyarakat India Malaysia yang berasal dari India. Masyarakat India di Malaysia terdapat 2 kategori yang luas, iaitu masyarakat India Utara dan India Selatan. Kumpulan sub-etnik India Selatan tergolong di dalam rumpun bangsa Dravida yang mana terdiri daripada masyarakat Tamil, Telugu serta Malayam. Manakala bagi masyarakat India Utara, mereka tergolong dalam golongan orang Punjabi, Gujarati, Siti, Bengali. Akan tetapi pada masa kini masyarakat Tamil merupakan kumpulan sub-etnik yang paling besar di Malaysia. Justru itu istilah masyarakat Tamil di Malaysia ialah merujuk kepada masyarakat yang berketurunan India Selatan yang menjadi warga negara Malaysia dan menggunakan bahasa Tamil sebagai ibunda mereka. Seterusnya perayaan keagamaan masyarakat kaum India iaitu Hari Deepavali. Hari ini merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh Malaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan ini disambut pada hari ke-15 bulan Alpasi dalam kalender Tamil di antara bulan Oktober dan November. Perayaan ini juga turut dikenali sebagai Pesta Cahaya atau perayaan lampu. Mereka meraihkan hari ini sebagai simbol keterangan yang boleh menghalau segala kuasa jahat, iaitu kegelapan. Pada pagi hari perayaan Deepavali, mereka akan bangun dan mandi dengan minyak wangian yang melambangkan penyucian badan dan semangat serta melambangkan permulaan baru buat mereka. Selepas itu, penganut Hindu yang mengunjungi kuil di mana patung Dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Selain itu juga, pada pintu masuk rumah mereka setiap kali perayaan Deepavali, mereka akan buat hiasan kolam, iaitu buat bungaan halus yang dilakarkan di atas tanah yang biasanya diperbuat daripada bijiran yang pelbagai warna. Hiasan ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, iaitu Dewa Kekayaan yang dipercayai akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk mereka. Seterusnya, Hari Thaipusam. Hari ini merupakan satu perayaan yang disambut juga oleh kaum India yang beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan ini dilakukan bagi menghormati Dewa Hindu mereka, iaitu Lord Murugan. Perayaan ini disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang dikenali juga sebagai bulan Thai. Bagi penganut agama Hindu kepercayaan mereka, Thaipusam adalah hari untuk menghapuskan segala dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya di atas kesalahan-kesalahan yang lepas. Sebelum menyambut Thaipusam, mereka akan berpuasa selama sebulan. Ini adalah untuk tujuan membersihkan jiwa. Di dalam tempoh sebulan mereka puasa, makanan harian mereka hanyalah makan sayuran sehari sekali dan sentiasa mengunjungi kuil. Di dalam tempoh 24 jam sebelum menyambut Thaipusam pula, mereka akan berpuasa sepenuhnya. Di Malaysia, masyarakat yang beragama Hindu biasanya akan menyambut perayaan bersama di Batu Kes, iaitu sebuah tempat suci bagi masyarakat Hindu di sini. Pada hari Thaipusam, penganut agama Hindu akan membawa patung Dewa Subramaniam, iaitu anak bongsu Dewa Siva, di atas padati perak dan diarak dengan muzik tradisi. Selain itu juga, perayaan Thaipusam ini, penganut agama Hindu akan membawa kavadi, iaitu sebuah kerangka besi yang dihiasi dengan bunga, kertas berwarna-warni serta buah-buahan segar yang dijunjung di atas bahu. Ini adalah sebagai tanda membayar nazar atau bertaubat pada Dewa Subramaniam. Seterusnya, bagi sesetengah penganut Hindu juga, mereka mencucuk logam atau besi yang menembusi kulit tubuh, lidah, pipi atau anggota badan yang lain. Tujuan membersihkan dosa-dosa, mencucikan diri. Mereka akan berkumpul beramai-ramai sambil membawa kavadi. Biasanya, membawa kavadi ini akan berada dalam
keadaan terpukau sambil mengikut rentak lagu yang dimainkan. Selain itu, penganut agama Hindu akan membawa kelapa, madu, susu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka yang bertujuan untuk mendapatkan restu. Seterusnya, perayaan Hari Tai Pongal. Perayaan ini merupakan perayaan penuai atau petani. Ia dirayakan pada awal bulan Tai. Perayaan ini kurang disambut di bandar tetapi masih diraikan oleh masyarakat Cina yang tinggal di ladang-ladang atau estet-estet. Seterusnya ialah pakaian masyarakat kaum India, iaitu satu sari, sejenis pakaian digunakan oleh wanita India. Pakaian ini daripada kain sepanjang 6 ela yang dililitkan di keliling badan dan dipakai bersama dengan sehelai blouse. Seterusnya ialah dotis, pakaian tradisi kaum lelaki pula, digelar sebagai dotis, iaitu sejenis kain berwarna putih. Kaum lelaki juga mengenakan vesti atau kurta, iaitu pakaian putih untuk ke kuil atau perayaan tertentu. Dan akhir sekali, makanan masyarakat kaum India. Makanan masyarakat India di negara ini ialah nasi ataupun roti-roti tertentu. Antara jenis roti yang popular iaitu chapati, paratha dan puri. Nasi dan roti dimakan bersama dengan kari atau dal. Masyarakat India tidak makan daging khinzir dan lembu. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan seruka saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Kamsani dari Guru E. Okey, sambungan daripada rakan saya. Nombor 4, masyarakat Sabah. Keadaan dusun merupakan kaum bumi putera asli yang terbesar tinggal di Sabah. Antara salah satu teori mengatakan kaum ini asal dari suku Banu di Taiwan. Kaum antik Kadazan dusun ini menggunakan pelbagai dialek serta pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalam, antaranya ialah Dusun Liwan, Dusun Tindal, Dusun Pahu, Dusun Latut, Bagahak, Dusun Labuk, Tagahas, Dusun Kimaranggang, Tenggara, Runggus Orang Sungai, Kuijau, Tabanau dan sebagainya. Mereka mempunyai pelbagai kebudayaan dan adat resam. Misalnya, apabila berlaku kematian proses penguburan yang melibatkan seluruh masyarakat mereka, cara adalah mereka akan menghidupkan ular api bertujuan untuk menghalau hantu roh-roh jahat. Selain itu, wujud juga konsep-konsep seperti mihat, iaitu menangis mayat, memujuk, iaitu memandikan mayat dan menghiasi mayat serta menandan mayat. Agama yang mereka percaya dan amalan adalah berbeza mengikut etnik mereka. Banjau, kumpulan yang sama yang menetap di timur dan pantai barat Sabah semenjak beberapa ratus tahun dan telah diiktirafkan sebagai penduduk asli dan antara bumi putera di negeri Sabah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani serta nelayan di pesisiran pantai barat dan Bajau di pantai timur. Sabah sebagai nelayan dan penyelam yang mahir di dalam kehidupan masyarakat. Bajau mempunyai 4 kategori norma atau penceraian. Masyarakat ini juga mahir dalam menghasilkan kraft tangan seperti perangkat binatang yang diperbuat daripada buluh, tudung, terendak, perangkat tikus, perangkat burung dan juga perangkat tupai. Masyarakat di Sarawak. Masyarakat di Sarawak merupakan negeri yang terbesar di dalam negara Malaysia, yang mana mereka mempunyai kira-kira seramai 2.07 juta orang penduduk secara keseluruhan. Kuching merupakan sebuah bandaraya yang menjadi pusat atau ibu negeri Sarawak yang menempatkan kira-kira 500,000 orang penduduk yang terdiri berbilangan bangsa dan suku kaum, bumi putera serta bukan bumi putera. Pelbagai etnik dan suku kaum ini menampakkan kemanukan penduduk di negeri Sarawak, yang mana mempunyai kira-kira 27 etnik yang hidup di dalam keadaan semangat harmoni dan bersatu padu antara satu sama lain. Kesemua bahasa, kemudian serta cara hidup yang terdiri termasuk perihal adat
unik mengikut suku kaum. Antik suku kaum yang terdapat di Sarawak juga boleh dikategorikan mengikut penempatan pesisir pantai, lembah sungai, daerah pedalaman serta kawasan tanah tinggi. Kawasan ini yang paling padat dengan penduduk iaitu kawasan pendaratan pantai, lembah sungai. Masyarakat Sarawak Iban. Masyarakat ini tinggal di rumah panjang yang mana di dalam didiami oleh beberapa buah keluarga. Rumah panjang ini akan terbahagi kepada beberapa bilik dan setiap bilik yang dihuni oleh sesebuah keluarga yang biasanya keluarga asal. Bagi orang Ibang, ruang makan dan dapur mereka berada di sebelah bekang bilik. Jika terdapat majlis keramaian, makanan akan dihidang di keranda. Masyarakat ini mempunyai upacara khas dalam adat kematian, iaitu melibatkan ahli rumah panjang dan ketua rumah, tuai rumah. Di dalam proses kelahiran pula, bayi yang baru lahir akan dimasukkan sedikit garam yang dipanggil proses garam. Bagi ibu yang melahirkan pula akan mempunyai proses berkindu, iaitu pergian ubat api selama 41 hari dan 41 malam. Dari segi kesenian, masyarakat ini mahir dalam menghasilkan kraft tangan seperti anyaman, kain, selimut, bakul yang dibuat daripada rotan. Bagi jenis tarian pula, mereka adalah nganjat, berpecaha, berkutau, main kerincap dan main cengkak. Sehingga pada hari ini kebanyakan tradisi masih dibekalkan. Contohnya seperti daun juluk. Tarian ini ditarikan dengan lemah gelemai oleh pengemudi dengan iringan muzik. Malanau. Kaum Malanau adalah suku kaum dan etnik yang cukup unik di Sarawak. Kaum Malanau seperti Iban, Bandayu, Melayu, orang Ulu yang mana mempunyai banyak percayaan mengikut tempat. Bahan itu juga lorak dan pakaian tradisional mereka berbeza mengikut tempat. Kaum Malanau ini juga aktif di dalam penghasilan kraft tangan seperti tikar, bakul, tudung saji, di samping mahir di dalam penghasilan ukiran kayu dan perahu. Mereka sangat terkenal dengan tenunan kain pandak yang dikenali sebagai puau kumbu. Okey, penutup. Seperti yang kita sedia tahu, terdapat berbagai masyarakat yang terdapat di Malaysia. Di dalam berbagai masyarakat ini terdapat berbagai dari segi budaya, adat, percayaan dan agama. Seperti kita sedia maklum, kaum mempunyai adat lesar yang selalu menekankan kepentingan di dalam menghormati orang tua, terutama ibu bapa, di atas segala jasa dan pengorbanan mereka. Akan tetapi, menghormati ini juga boleh diterapkan sejak dari kecil agar masyarakat tahu akan pentingnya adat untuk kehidupan seharian kita di dalam upacara atau adat istiadat orang tua. Malah itu juga persefahaman antara kaum di dalam pelbagai kaum ini adalah menimbulkan sedikit sebanyak permasalahan ini kerana wujud kurang perasaan saling memahami antara satu kaum dengan kaum. Rujukan dari Ruslan Zainuddin, Kenegaraan Malaysia Selangor, Kamus Dewan Asia Ketiga, Kuala Lumpur, Madiana Nordin dan Hasnah Hussein, Pengajian Malaysia. Okey, itu saja.